milletimindir. Ben onun bir parçasını bile veremem. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına izin vermem. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkıl! Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Ustaz Muhammad Yusuf bin Muhammad, yang dipertua ISMA Sungai Petani, yang diraikan Encik Muhammad Lutfi bin Abdul Khalid, ceramah kita pada malam ini, yang dikasihi ikhwah-akhwat serta sidang penonton maya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala assalat wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih lagi memberikan kita kesempatan masa, nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan di sebalik ujian yang Allah telah berikan kepada kita, kita dapat menerima ujian tersebut dengan penuh redha dan tabah. Semoga dengan asbab ujian dan dugaan ini Allah meninggikan darjat kita, mudah-mudahan insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini, seperti mana yang kita rancang, kita berada dalam satu program untuk kita memperingati kejatuhan Turki Uthmaniyah yang bertarikh pada hari ini 3 Mac 1924. Jadi insya-Allah di kesempatan ini program pada malam ini dianjurkan oleh ISMA Sungai Petani sendiri, juga kerjasama dengan pembina Sungai Petani. Jadi kami daripada ISMA Sungai Petani lebih kurang bertapak di Sungai Petani ini lebih kurang 9 ke 10 tahun ini, mengajak kepada sidang hadirin yang menonton pada malam ini untuk bersama-sama dengan kami, sama-sama kita memikirkan bagaimana Islam ini yang dibawa oleh baginda Nabi SAW semakin berkembang hari demi hari. Dan kami juga di ISMA sendiri, kami merupakan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang memfokuskan pembangunan masyarakat melalui dakwah, pendidikan dan khidmat masyarakat. Jadi bukan di peringkat dewasa saja, kami menyediakan pelbagai medium, pelbagai platform lain. Kita ada macam-macam lagi dalam ISMA ini untuk kita memperjuangkan sama-sama dalam menaikkan, memartabatkan Islam di muka bumi Allah, insya-Allah. Jadi pada malam ini, tanpa melengahkan masa, sebelum kita mendengar ceramah pada malam ini, sedikit insya-Allah kita mendengar ucapan aluan daripada yang dipertua ISMA Sungai Petani. Sebelum itu, mohon kepada semua penonton dan pendengar
yang tengok pada malam ini untuk tekan butang share dan like di FB masing-masing, supaya dengan sedikit usaha yang kita buat ini, dengan share yang kita sharekan kepada orang lain, mudah-mudahan mendapat manfaat untuk diri kita dan untuk semua orang yang menonton pada malam ini, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan besar hati menjemput Yang di-Pertua ISMO Sungai Petani, Ustaz Muhammad Yusuf bin Muhammad, untuk memberikan ucapan alwan kepada kita semua. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis Ustaz Naim. Sebenarnya kepada sahabat saya Encik Muhammad Lutfi Khalid, selaku pengurusi Air Peguam dan juga penasihat Amal Palestin Malaysia. Tentunya kepada hadirin hadirat pendengar pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, pertamanya kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah yang kedua kita dapat berhubung secara maya pada malam ini, walaupun mungkin segi kekangan pandemik COVID-19 dan sebagainya, tetapi atas kehendak dan kemauan Allah SWT dan kita usaha kita jua, kita dapat melaksanakan satu program bagi saya pada sesi 2021 ini merupakan Jumatul Khairiyah. Juga kita mengadakan ceramah yang bertajuk Kejatuhan Turki Osmaniyah, Ibrah dan Pengajaran ini. Bersempena dengan pada malam ini, hari malam ini 3 Mac, bersempena dengan tarikh kejatuhan Khilafah Osmaniyah pada 3 Mac 1924. Sebenarnya antara sedar ataupun tidak, jika kita hitung sebenarnya 97 tahun sudah kejatuhan kerajaan Osmaniyah. Jadi sebenarnya setengah-setengah daripada kita mungkin lupa. Ada yang lupa terus, ada yang mungkin tidak ingat tentang tarikh yang keramat ini. Sepatutnya kita sebagai umat Islam, kita sensitiviti kita mesti kita sentiasa ada. Kita rasa seperti mana disusut sembilu ataupun ditulis dengan benda yang tajam dalam hati kita apabila satu benda yang paling besar dalam kehidupan kita, Islam dan juga Daulah Islamiah telah jatuh ke tangan orang-orang kafir ataupun musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita bayangkan maknanya bagaimana daulah yang begitu lama telah dibina oleh Rasulullah SAW zaman kegemilangan Islam, 2/3 dunia telah ditaruki dan dikuasai oleh negara Islam, dengan begitu mudah jatuh ke tangan musuh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dikatakan merepak di bumi sendiri. Sebenarnya kalau kita tengok balik, perkara ini sebenarnya bukan benda yang berlaku sembrono ataupun berlaku begitu saja. Sebenarnya kalau kita tengok dalam tarikh kejatuhan dan juga sejarah-sejarah kerajaan Turki Osmaniyah, perancangan ini sebenarnya berlaku sudah lama, beratus tahun sebelum daripada itu lagi. Ada dalam tarikh menceritakan pada 1836 lagi, semasa bermulanya penubuhan Freemason ataupun Masonry Zionis sedunia, di mana mereka rancang dengan berbagai taktik. Dan kita tahu sebenarnya dalam hadis Nabi SAW pun ada menyebut kepada kita lan tardu angkal yahud dan hatta tattabi'a millatahum. Jadi Rasulullah sebut kepada tidak akan redha kepada kamu orang Yahudi atau Nasara dan Nasara sehinggalah kamu akan mengikut agama. Mana sumpah ini dia bawa berterusan dan seolah-olah benda ini akan berpanjangan sampai ke hari kiamat. Jadi kita kena sedar bahawa perancangan ini merupakan perancangan musuh. Dan apa yang saya sempat tengok dalam lembaran sejarah tadi pun, Sultan Abdul Hamid yang kedua, Sultan terakhir Khalifah Osmaniyah ini sendiri semasa dia diusir daripada istana, dia telah menulis surat kepada gurunya, dia mengatakan, wahai guruku, sebenarnya kejatuhan kerajaan Islam ini bukanlah kerana militer, bukannya kerana kekuatan ketenteraan, tetapi ini merupakan tipu daya musuh dan juga perancangan musuh yang cara halus dari dalam. Dan kita tak heranlah bila kita tengok
di mana selepas Kamal Atatürk dilantik oleh orang Yahudi dan sebab Kamal Atatürk sendiri pun sebenarnya kalau tengok nanti mungkin Peter Rahmat akan jelaskan, dia berasal daripada bapanya keturunan Yahudi. Dan dia dirancang, dilatih dan tokoh ini dihantar ke Turki untuk membawa pembaharuan kononnya, tetapi sebenarnya merupakan sekular dan juga diktator Islam yang paling zalim. Ada setengah ahli sejarah mengatakan seperti Firaun, dan dia telah mengubah keseluruhan totally Turki dan menjadi seperti negara-negara barat. Pakaiannya, azan, cara azan dan tempat-tempat azan yang berhampiran dengan rumah pun diroboh dan sebagainya. Jadi ceritanya benda ini benda yang halus, perancangan musuh yang perlu kita sebagai umat Islam kita kena sedar dengan hati yang wahyu, yang sedar. Kita kena sedar bahawa kita umat Islam mesti bersedia dari masa ke semasa untuk kita menangani pihak musuh. Seperti mana kita juga tahu bahawa dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan kepada kita, ketika satu hadis Nabi, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di akhir zaman nanti adakah sedikit bilangan kami, wahai Rasulullah bersabda, bal antum kasir walakin usaha isil saya yusibukumul wah. Qala para sahabat, qala wa ma wahyu ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi umat manusia di akhir zaman dengan zaman dahulu daripada sekarang ramai, tetapi mereka disumpama buih di lautan dan dihinggapi oleh penyakit wahan. Ketika sahabat bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah itu penyakit wahan? Dan Rasulullah, cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Jadi sebenarnya ini yang juga diterap oleh Yahudi dan juga orang kafir, sehingga rantaian dalam keluarga Muslim hancur, daripada negara, masyarakat, keluarga dan bercerai-berai dan sebagainya, dan ikatan-ikatan Islam, sehinggalah seolah-olah segala yang dibina oleh Rasulullah dan para sahabat berlalu begitu saja. Sebab itulah kita pada hari ini saya nyuruh kepada kita supaya kita kembali balik menjadi umat Islam bersatu dan kita dapat kembali kuat untuk kita memerdaulatkan agama Islam. Seperti mana seorang ulama berkata, kum daulatul Islam fi qulubikum fatakum fi ardikum. Dirikanlah daulah Islamnya bermula daripada diri kamu, keluarga kamu, masyarakat kamu, nescaya dia akan terdiri di negara kamu. Jadi kita sama-samalah, dan juga saya ambil kesempatan di sini seperti mana yang Tuan Pengurusi sebut tadi, marilah bersama kami dengan ISMA kita kembali memperjuangkan seperti mana dalam moto kami sendiri, membangun umat yang beragenda. Kita kembali mertabatkan umat Islam dan kita kembali menjadikan kita izzah ketinggian kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itulah sebagai aluan saya pada malam ini, dan sekali lagi saya mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berjaya mengajuk satu tajuk besar pada malam ini untuk sama-sama kita sedar, kita sedar tentang betapa pentingnya kita mengangkat kita hari ini dan kita kembali menjadi umat yang kuat. Okey, jadi saya rasa itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Yusof di atas ucapan aluan sementara tadi. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit ucapan tadi, pendahuluan yang kita dapat tahu, apa yang kita boleh ambil daripada apa yang disampaikan, yang saya boleh simpulkan bahawa agama kita ini, agama Islam ini satu agama yang agama yang syumul, yang menyeluruh. Dan bila sebut tentang perjuangan, dia mesti ada
dia mesti ada tentangan. Bila kita sebut pasal perjuangan, mesti ada tentangan. Tentangan daripada pelbagai sudut. No? Jadi, bertepatan dengan tajuk yang kita ambil pada malam ni, kalau kita tengok hampir 97 tahun kita dah tak ada khilafah. Kalau kita tengok pemerintahan Islam pernah menjadi satu kuasa besar yang mencorak landscape pentadbiran dunia hampir 14 abad. Semenjak daripada zaman Nabi SAW lagi. No? Kemudian bila mana Nabi SAW wafat, muncul pula zaman khilafah ataupun khalifah empat. Khulafah ar-Rashidin. Kemudian habis khulafah ar-Rashidin kita ada khilafah Umayyah. Kemudian habis khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, dan seterusnya khilafah Turki Uthmaniyah, dan akhirnya pada 3 Mac 1924 kerajaan Turki Uthmaniyah telah dijatuhkan. Maka sampai ke hari ini 97 tahun 2021, 3 Mac 2021, kita masih lagi tiada khalifah. Jadi ini adalah sunnatullah perjuangan. Dia mesti ada tentangan, dia mesti ada sakit, dia mesti ada susah untuk kita menaikkan atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanpa melengahkan masa, sebelum saya menjemput penceramah kita pada malam ni, sedikit latar belakang penceramah. Nama diberi Cik Muhammad Lutfi bin Abdul Khalid, bekerja sebagai peguam. Kemudian dalam ISMA juga memegang jawatan sebagai pengurusi dalam peguam, sebagai pengurusi peguam. Kemudian penasihat Aman Palestin Kedah Darul Aman. Jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah pada malam ni saya berjemput kepada Encik Muhammad Lutfi bin Abdul Khalid untuk menyampaikan ceramah kepada kita pada malam ni. Fatafadhal mashkura. Persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama sekali, marilah kita melafazkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan satu kesempatan dan ruang untuk kita bertemu pada kali ini, buat julung-julung kalinya. Pertama, saya ingin melafazkan penghargaan kepada ISMA Cawangan Sungai Petani, saudara yang di-Ketua Ustaz Muhammad Yusof, Muslim Majlis, dan tuan-tuan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin menjelaskan bahawa tajuk ini adalah satu tajuk yang sangat complicated, agak rumit, dan saya diminta untuk menggantikan penceramah yang sepatutnya memberi pembentangan ini. Jadi sebagai bidang terjun, saya akan cuba semampu yang boleh, insya-Allah. Seperti mana yang kita semua maklumi, tarikh 3 Mac ialah satu tarikh yang sangat tragis, sangat memilukan kepada seluruh umat Islam apabila tarikh inilah khilafah terakhir Uthmaniyah, khilafah Islamiah terakhir, iaitu Uthmaniyah Turki telah diruntuhkan, telah dihapuskan, telah dilenyapkan. Bukan mudah, pertama sekali bukan mudah, saya ingin jelaskan, bukan mudah untuk kita membuat rumusan tentang episod ini, memandangkan
selepas kemangkatan Sultan Abdul Hamid yang kedua, iaitu khalifah yang sangat berjasa kepada umat Islam seluruhnya. Beliau telah berjaya yang diistilahkan sebagai menangguhkan kejatuhan Khilafah Uthmaniyah ini selama 30 tahun lebih. Kita boleh bayangkan dia punya ancaman ataupun dia punya pelbagai ancaman yang beliau terpaksa hadapi dalam dan luar untuk mempertahankan benteng terakhir Khilafah Uthmaniyah ini. Pertama sekali saya ingin juga jelaskan, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, mungkin sebahagian daripada sebahagian daripada penonton, pendengar yang mengikuti siaran ini akan beranggapan mungkin akan beranggapan bahawa seolah-olah khilafah telah terputus setelah jatuhnya kerajaan Abbasiyah. Tapi kita kena maklum bahawa khilafah tidak pernah terputus. Dari zaman selepas kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disambung dengan Khulafah Rasyidin, kemudian Umayyah, Abbasiyah dan Ayyubiyah di Mesir, Fatimiyah Ayyubiyah, dan bersambung di Spanyol, dan akhir sekali berakhir di zaman pemerintahan Khilafah Uthmaniyah. Jadi untuk makluman juga, memang satu kerumitan bagi mana-mana pengkaji sejarah untuk mengulas ataupun membuat kajian tentang sejarah Khilafah Uthmaniyah, kerana dia adalah satu tempoh pemerintahan yang sangat lama, hampir 600 tahun, 625 tahun. Tempoh dia punya tempoh kepanjangan meliputi 23 juta kilometer persegi dan merangkumi lebih kurang 30 buah negara. Dari mula-mula dia muncul 600 tahun lebih sehingga berakhir pada tahun 1924. Jadi bukan satu pekerjaan yang mudah, dan inilah satu cabaran yang sangat besar. Bukan saja kepada saya, tapi kepada mana-mana pihak yang ingin mengkaji dengan lebih mendalam tentang sejarah Khilafah Uthmaniyah, kebangkitan dan kejatuhan. Jadi elok juga kita saya mulakan perkongsian ini dengan memberi sedikit latar belakang sejarah tentang kemunculan kerajaan Uthmaniyah. Asalnya Uthmaniyah ataupun kerajaan Uthmaniyah bukanlah seperti yang kita lihat sebagai sebuah bangsa, sebuah pemerintahan yang sangat besar, sangat luas wilayah naungannya, tapi bermula daripada sebuah kabilah, satu kabilah yang dinamakan Kai di kawasan Turki, Turkmenistan, yang pada ketika itu telah melarikan diri daripada serangan Mongol. Kita faham bahawa serangan Mongol ini adalah satu kerajaan yang sangat gencar, sangat agresif dalam menakluki bangsa-bangsa lain. Mereka melarikan diri, dan ketua mereka Sulaiman Shah bersama-sama dengan lebih kurang 200 keluarga terpaksa berpindah, melarikan diri, dan dari situ mereka hidup sebagai sebuah kabilah yang banyak kabilah di zaman tersebut, banyak kabilah. Jadi Kai adalah salah satu kabilah yang besar, dan selepas kematian Sulaiman Shah, kepimpinan kabilah diambil alih oleh Ertugrul. Ertugrul ini
Allah bagi satu keistimewaan kerana beliau memiliki satu idea yang difikirkan, belum menjadi kenyataan lagi, idea untuk memusatkan kekuatan. Tidak mau kabilah tersebut tinggal kabilah semata-mata, tapi kabilah yang ada perancangan masa depan. Ialah idea beliau ialah untuk membina sebuah pemerintahan untuk bangsa, untuk kabilah dia bersama-sama dengan gabungan kabilah-kabilah lain. Idea ini tidak dapat dilaksanakan di zaman beliau hidup, tetapi setelah kematian beliau, kepimpinan kabilah diambil alih oleh anaknya bernama Osman. Osman pula dia explore, dia memikirkan dengan lebih mendalam idea untuk membentuk sebuah pemerintahan disebut sebagai daulah, pemerintahan untuk bangsa Turki khususnya, dan selepas itu untuk menanam asas kepada pembentukan sebuah negara, sebuah pemerintahan yang berstruktur dengan mengajak kabilah-kabilah lain bersama dengan beliau, dan beliau buktikan dengan mengalahkan dan menawan beberapa kota ataupun kubu pertahanan puak Kristian di zaman tersebut, 4 buah kubu yang besar, yang kubu-kubu ini merupakan pusat pertahanan bagi tentera Kristian. Dan kita lihat, kita kena faham juga dalam konteks sejarah ni berlaku ketika berlangsungnya perang salib untuk menguasai Palestin ataupun Baitul Maqdis. Ini adalah background kepada peristiwa-peristiwa ataupun sejarah Ertugrul dan Osman. Dan selepas kematian Osman, kepimpinan diambil oleh Orhan, dan masa inilah bibit-bibit penegakan sebuah pemerintahan mula muncul. Dan ketika kebangkitan bangsa ataupun kabilah Kai daripada Ertugrul kepada Osman kepada Orhan berlangsung di saat kejatuhan ataupun kemunduran dinasti Seljuk yang meletakkan kesetiaan mereka masih kepada Khalifah Abbasiyah ketika itu. Kemudian berlaku pula sejarah ataupun peristiwa serangan Mongol ke atas Baghdad pada tahun 1258. Masa itu khilafah ataupun pemerintahan Abbasiyah berpusat di Qahirah, dan mereka akan lantik sultan-sultan ataupun pemerintah-pemerintah di kawasan wilayah mereka diberi nama sultan dan sebagai wakil kepada khalifah. Dan bila berlaku perkembangan ataupun peredaran masa, antara pembukaan yang besar berlaku di zaman Uthmaniyah ialah pembukaan kota Istanbul oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad II, yang membebaskan ataupun membuka Konstantinopel pada tahun 1453. Kemudian selepas beliau, Sultan Sulaiman membuka Yugoslavia pada tahun 1521. Kemudian membuka Hungary pada tahun 1526 dan hampir membuka kota ataupun bandar Vienna pada 1529, tetapi terhalang dengan musim sejuk. Jadi dan selepas itu mereka mula dikalahkan. Pada yang gelaran khalifah yang diambil ni ialah ketika zaman Sultan Salim. Mereka mula menggunakan gelaran khalifah bagi
pemimpin Uthmaniyah ataupun Sultan-Sultan Uthmani 15-12. Okey, itu secara ringkas tentang sejarah. Kemudian kita mungkin nak tahu juga tentang apakah punca-punca kejatuhan Uthmaniyah Turki ataupun Khilafah Uthmaniyah di Turki. Jadi kita bukan nak fokus kepada Khalifah terakhir saja. Kerana Sultan Abdul Hamid II, Sultan Abdul Hamid Khan, Sultan Hamid II, beliau terpaksa berhadapan dengan masalah yang cukup besar yang diwarisi daripada pemerintah-pemerintah ataupun sultan-sultan sebelum beliau. Jadi bila kata punca-punca kejatuhan ni, saya mengambil perspektif daripada keruntuhan yang bersifat menyeluruh, bukan terfokus kepada seseorang khalifah ataupun sultan semata-mata. Menurut kajian ataupun pemerhatian yang saya dapat buat daripada beberapa pembacaan dan juga beberapa pandangan, terdapat lima punca kejatuhan Uthmaniyah Turki. Yang pertama, antara punca yang pertama ataupun faktor pertama ialah tidak ada tempoh kejatuhan tu. Dia bermula dari tahun 1757 hingga 1924. Makan masa yang cukup lama, lebih kurang 200-300 tahun. Zaman ini, yang kata faktor pertama ni, dia diwarnai dengan ataupun dicirikan dengan 3 poin yang utama, khususnya dalam kurun ke-15, iaitu tiada perluasan yang baru. Yang seperti yang saya jelaskan sebelum ni, beberapa sultan menakluki sepadan-sepadan Eropah dan negara-negara yang berdekatan. Tapi selepas percubaan yang gagal untuk menakluki Vienna, mereka dah tak ada pertambahan ataupun perluasan wilayah-wilayah baru. Sedangkan kekuatan yang ada ataupun penggerak kepada ataupun pembakar kepada khilafah ni adalah pembukaan wilayah-wilayah yang baru, dan mereka akan sentiasa mengembangkan sempadan penguasaan khilafah ni dengan pembukaan ataupun penaklukan wilayah-wilayah yang baru. Tapi tak berlaku. Tak berlaku. Kemudian masa tu juga tidak ada perkembangan dalam bidang kemajuan ataupun penciptaan yang baru. Mereka terlampau sibuk dengan peperangan, pertahanan dan yang bersangkut paut. Jadi tidak ada fokus kepada kemajuan ilmu pengetahuan dalam tempoh tersebut, khusus dalam kurun ke-15, dan tak ada penciptaan. Dia orang masalah macam tersangkut dalam realiti yang ada pada ketika itu. Tak boleh nak advance lagi dah. Dan masa tu juga berlakunya kemunculan kuasa barat ataupun kuasa Eropah dengan kemajuan material mereka. Berlaku zaman berlaku kemajuan ilmu kerana mereka telah membebaskan memisahkan antara golongan gereja dengan golongan intelek zaman tersebut, zaman mereka. Dan ada yang bila penemuan-penemuan yang dianggap tidak selari ataupun selaras dengan ajaran gereja, mereka akan hukum ataupun sisihkan ataupun bakar sebagainya. Dan di situ kita lihat mereka telah memisahkan memisahkan daripada pegangan agama, dan ilmu pengetahuan yang mereka dapat itulah yang melonjakkan mereka dalam bidang kemajuan material. Punca-punca di mana ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan itu telah disekat oleh pihak gereja yang merasakan monopoli mereka ke atas ilmu pengetahuan itu sudah tercabar.
Dan ketiga-tiga poin tu yang saya sebut tadi, peluasan, tidak ada peluasan baru, tidak kemajuan ilmu pengetahuan dan kebangkitan Eropah ni, dia sangat luas juga perbicaraan dia, jadi kita mungkin terpaksa fokus, ataupun kalau kita nak bincang lebih lanjut ni, perlu kepada satu perbincangan lain yang khusus untuk membicarakan ketiga-tiga poin. Punca kejatuhan yang kedua ialah perancangan Yahudi. Perancangan Yahudi, perancangan ni idea untuk memenangkan orang Yahudi ni bermula daripada seorang individu bernama Shabtai Zivi. Shabtai Zivi ni adalah pengasas kepada satu mazhab akidah orang Yahudi bernama Yahudi Dunamah. Yahudi Dunamah ni adalah Yahudi ataupun orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Istilahnya adalah telah kembali ataupun mereka patah balik ataupun yang meninggalkan ajaran lama tu. Disebut Yahudi Dunamah adalah Yahudi yang seolah macam murtad lah. Yahudi yang meninggalkan ajaran agama mereka, jadi mereka keluar disebut Yahudi Dunamah. Yahudi Dunamah ni dia ajaran ni bermula pada abad ke-17 Masihi. Dan dia mengaku sebagai diri dia ni adalah sebagai Al-Masih yang dinanti-nantikan. Al-Masih Al-Muntazar, Al-Masih yang dinanti-nantikan, yang kononnya akan muncul pada tahun 1648. Pada 1648 untuk memimpin untuk menjadikan Yahudi pemimpin dunia. Mereka pusat gerakan mereka adalah di bumi Palestin, dan Baitul Maqdis ataupun Al-Quds akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan Yahudi yang mereka impikan sebagai melaksanakan agenda mereka, melaksanakan impian mereka. Dan mereka di zaman pemerintahan Khilafah Uthmaniyah, mereka memusatkan pergerakan mereka di Salonika, di Greece, dan berkembang sampai ke Poland, Jerman, Belanda, Inggeris, Itali, Afrika Utara dan beberapa kawasan lain. Jadi mereka punya gerakan ni sangat bersifat global jugalah, berpusat di Greece. Sampai sekarang ni Salonika ni adalah tempat ramai orang Yahudi, Dunamah ni, dan berkembang. Kemudian mereka juga Shabtai Zivi dan pengikut dia, mereka adalah orang yang Yahudi yang sama-sama bekerja kuat untuk meluaskan agenda Zionis, menjayakan agenda dan kepentingan Zionis, tapi secara rahsia kerana mereka isytiharkan kepada masyarakat umum mereka ni masuk Islam. Ada yang mengisytihar bagi masuk Islam, tapi secara diam-diam tu mereka masih lagi berpegang pada akidah Dunamah, Yahudi Dunamah ni. Macam orang kata macam berpura-pura lah, macam taqiyah mereka di hadapan umat Islam, nampakkan mereka ni adalah umat Islam ataupun yang masuk Islam daripada agama Yahudi, tapi diam-diam secara rahsia mereka bergerak untuk melancarkan menjayakan agenda Zionis. Dan mereka juga adalah pihak yang sangat aktif dalam menyebarkan ideologi Freemason. Dan mereka menyusup masuk ke dalam satu organisasi yang dinamakan sebagai Jamiah Ittihad wa Taraqi, organisasi persatuan dan pembangunan. Ramai anggota pertubuhan ini, pertubuhan Ittihad, Jamiah Ittihad ni, mereka juga terlibat dalam gerakan ataupun aktiviti Freemason. Dan Sultan Abdul Hamid II, masa zaman dia sangat maklum tentang kewujudan dan muslihat Yahudi Dunamah ni dan juga Freemason. Dan kedua-duanya, Freemason dan juga Yahudi Dunamah,
saling bekerjasama untuk menjatuhkan Khalifah ataupun Sultan Abdul Hamid II. Dan mereka guna kalimat-kalimat kebebasan, kemerdekaan, hak asasi, demokrasi dan sebagainya. Dan untuk menyingkirkan Sultan Abdul Hamid, agenda mereka ni, mereka katakan sebagai Sultan Abdul Hamid ni adalah seorang diktator yang sangat zalim. Kerana seolah-olah macam dia ni monopoli kuasa ke atas dia seorang saja. Mereka masuk dalam IPT lah, istilah IPT zaman tersebut, dan mempengaruhi tentera. Dan mereka ni lah, Yahudi Dunamah ni, dianggap sebagai pintu pertama dan juga asas kepada gerakan Yahudi antarabangsa. Yahudi Dunamah. Istilah di sana bagi Don Meh lah. Yahudi Don Meh, tapi yang sebut sini Yahudi Dunamah. Kita boleh ingat persamaan Yahudi Dunamah dengan Freemason, dengan Yahudi antarabangsa, dan gerakan dalaman yang untuk menjatuhkan kerajaan Turki atau Osmaniyah ni disebut Jamiah Ittihad wa Taraqi. Okay, itu faktor yang kedua. Okay. Faktor ketiga ialah penjajahan dan perluasan kuasa barat. Di sini saya tak dapat nak beri penjelasan yang lebih lanjut sebab akan makan masa yang cukup panjang juga kalau kita nak untuk nak memberi penjelasan yang lebih lanjut. Yang satu yang kita cuba melihat ialah masa itu telah wujud negara-negara seperti Sepanyol dan Belanda. Mereka mula menjajah ke Timur Jauh, kemudian England, Perancis dan lain-lain. Dan juga mereka menjajah Asia Tenggara dan Afrika. Ini zaman bukan zaman 20-an ataupun Perang Dunia Kedua pertama ni, sebelum tu lagi dah. Mereka datang ke Nusantara, mereka datang cuba pergi ke China, mereka pergi ke mereka datang dari barat, mereka cari peluang-peluang untuk memperluaskan bidang pengaruh mereka. Dan dalam faktor ketiga ni, bila berlaku penjajahan dan perusahaan kuasa barat, ada satu seorang individu, peranan yang dimainkan oleh seorang individu bernama Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha ni dia seorang gubernur lantikan daripada pemerintah Osmaniyah untuk menjaga kepentingan Osmaniyah di Mesir. Dia seolah macam wakil ataupun macam gubernur Osmaniyah di Mesir. Dia jadi pemerintah akhirnya sampai selama dia jadi gubernur dia dapat menjadi pemerintah Mesir dari tahun 1805 hingga 1848, hampir dekat 50 tahun lah. Dia menjadi gubernur yang diberi kepercayaan oleh Osmaniyah, gubernur Osmaniyah di Mesir. Apa yang dia buat? Dia cuba berlaku khianat kepada kerajaan Osmaniyah. Dia cuba melancarkan peperangan terhadap Sultan sendiri. Dari Mesir dia masuk ke dalam wilayah Anatolia ataupun wilayah Turki yang besar zaman itu, dan buat dua percubaan untuk menjatuhkan kerajaan Anatolia, kerajaan Osmaniyah pada tahun 1831 dan 1840. Dua percubaan. Dan dialah yang bekerjasama dengan pihak British untuk menjatuhkan Osmaniyah, dan dia juga membenarkan pihak British membuka ataupun mewujudkan konsulat ataupun macam kata pejabat Putrajaya, pejabat kedutaan di Palestin. Konsulat Inggeris di Palestin. Itu faktor ketiga. Faktor keempat ialah kemunculan idea negara Yahudi. Idea negara Yahudi bagi setengah orang Yahudi ataupun orang Yahudi yang memeluk agama Protestan, maka
percaya bahawa kitab Perjanjian Lama ataupun Old Testament ni menjanjikan mereka sebuah negara untuk orang Yahudi, sebuah pusat pemerintahan untuk orang Yahudi, dan ada kaitan dengan kepercayaan tentang Nabi Isa akan turun kembali. Itu dia punya kepercayaan. Itu yang dalam faktor keempat tu ialah poin pertama. Poin yang kedua adalah tentang strategi Napoleon Bonaparte. Ya, strategi Napoleon Bonaparte ni, kita maklum bagi yang baca sejarah ni, adalah pemimpin tentera Perancis. Dia ada agenda untuk menguasai Mesir. Di dalam bulan Julai 1798, dia dikalahkan tentera Mamalik. Tentera Mamalik di Mesir. Dia tawan Kahirah dan juga Iskandaria. Lepas tu beberapa lama dia tinggal di Kahirah. Dalam bulan Februari 1799, dia kalahkan tentera Turki, Uthmaniyah. Uthmaniyah ada dia punya tentera di Al-Arish. Al-Arish ni sebuah tempat di Mesir berdekatan dengan Gaza. Kemudian selepas tu dia nak tawan pula Akka. Tawan Akka cukup lama lah, sebulan, 2 bulan katanya. Jadi masih tak dapat nak pecahkan dia punya kepungan. Dia guna satu muslihat, satu taktik. Dia katakan dia cuba ajak orang Yahudi dari semua orang Yahudi daripada Asia dan Afrika yang tinggal di kawasan tersebut, untuk ajak join dengan dia, dengan janji kata bila mereka bersama dengan dia melawan tentera Uthmaniyah ni, ganjaran mereka ialah mereka akan dapat membina sebuah pemerintahan Jerusalem lama. Kepercayaan dia orang yang lama tentang sebuah negara atau sebuah pemerintahan khusus untuk Yahudi, dia umpan, kata you join I, kita lawan orang Turki Uthmaniyah ni, dan lepas dia orang kalah, kita akan dapat jelemakan aspirasi lama kita, aspirasi lama orang Yahudi untuk mendapat sebuah pemerintahan sendiri di Palestin. Itu ialah empat. Dan yang faktor kejatuhan ni ialah berlaku di detik-detik terakhir. Faktor kelima ni, detik-detik akhir khilafah Uthmani. Kita dah sampai dah kepada detik-detik akhir ni. Ini kita tadi ada tentang sejarah, tentang peranan Yahudi, dan akan ada lagi peranan Yahudi lepas ni. Pertama, detik-detik akhir ni, kemunculan yang saya sebut tadi, kemunculan Jamiah Ittihad wa Taraqi, organisasi persatuan dan pembangunan. Dan idea ni, Jamiah Ittihad ni banyak dipengaruhi oleh idea-idea Freemason, dan dalam tu idea-idea dibawa oleh orang Yahudi bernama. Orang Yahudi zaman ni pula mereka mendapat inspirasi, mendapat kepimpinan, mereka dapat kepimpinan daripada satu tokoh yang sangat terkenal bagi sesiapa yang biasa mengkaji sejarah ni, bernama Theodor Herzl. Dia pernah dua kali berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua untuk meminta sebidang tanah bagi orang Yahudi di Palestin. Sedangkan sebelum ni ada proposal ataupun ni untuk membagikan sebuah ibu negara bagi orang Yahudi di Uganda. Di Uganda ada, di tempat lagi di Argentina dan sebagainya. Memang ada usul untuk meletakkan ataupun mengumpulkan orang Yahudi ini di tempat-tempat tersebut sebagai ibu kota mereka. Tapi kepimpinan Zionis menolak, mereka nak dapatkan juga bumi Palestin tu. Kerana dia punya idea ni adalah untuk janji daripada agama mereka. Haikal Sulaiman ni adalah, Temple of Solomon ni adalah tempat mereka, dan tempat tu berada di bumi Palestin. Dan
Yahudi ataupun Theodor Herz ni, dia memberi satu kata bargaining lah, cuba tawar-menawar dengan Sultan Hamid. Dia kata kita minta sikit saja tanah untuk orang Yahudi tinggal di Palestin, sebagai gantinya kami akan melangsaikan semua hutang luar Osmania. Kita kena faham satu sudut yang kelemahan ni ialah bila Khilafah Osmaniyah terlampau banyak bergantung kepada dana asing, sampai terpaksa mengikuti kehendak pemberi dana. Kita tahu siapa yang bagi hutang, bagi pinjaman tu letak syarat. Jadi sangat-sangat tertekan dengan hutang luar. Tapi Sultan Abdul Hamid, dia pun aware, dia pun maklum tentang keadaan kritikal ekonomi Khilafah Osmaniyah di zaman dia. Tapi dia kata dia tak boleh kompromi. Walaupun hutang negara cukup banyak, hutang luar negara cukup banyak, tapi dia tak boleh nak kompromi sebab bumi Palestin ni bukan milik peribadi dia, tapi amanah daripada umat Islam yang mereka dapat Palestin ni dengan darah mereka. Takkan dapat dengan darah tu kita senang-senang nak ganti dengan pihak ketiga untuk tolong selesaikan hutang kita. Itu dia punya ketegasan dia. Dan ada dikatakan bahawa agenda Zionis Israel inilah akan mempertahankan Palestin, inilah antara punca beliau cuba dijatuhkan beberapa kali, mereka disingkirkan sebagainya. Ini tentang Theodor Herz. Gerakan Freemason, dia orang ni ada hubungan yang sangat rapat dengan anggota Jamiah Ittihad. Jamiah Ittihad yang nama lain ialah Young Turks. Orang akan sebut Young Turks, Turki muda. Daripada dan Young Turks ni bukan semata-mata orang Turki, ada juga orang Yahudi yang tinggal di Salonika, Greece. Jadi Freemason ni mereka tak ada dana ini, yang akan banyak dana ni adalah daripada Yahudi Bernama. Yahudi Bernama akan bagi dana kepada mereka untuk gerakan Freemason. Kumpulan Freemason inilah, yang Turks inilah yang sangat berperanan besar untuk menyingkirkan Sultan Abdul Hamid dari jawatan sebagai khalifah. Itu Freemason. Dan selain daripada Jamiah Ittihad Wataraki ini satu kumpulan ini sangat penting untuk kita maklum. Mungkin tuan-tuan boleh baca nanti dan saya ada tulis satu status di Facebook saya tentang topik yang sama. Dan saya berikan banyak sumber rujukan lah. Sekiranya siapa yang berminat boleh baca lagi tentang apa yang saya sebut setakat ini. Dan masa Sultan Abdul Hamid, masa Sultan Hamid dipecat pada tahun 909, dalam kumpulan yang berjumpa dengan dia, kumpulan Jamiah Ittihad, wakil parlimen mereka, majlis nasional mereka, di antara tu ada seorang Yahudi bernama Immanuel Karasu. Jadi Sultan Abdul Hamid sangat terbakar hati dia lah bila melihat ada seorang Yahudi dalam satu pertemuan antara dia dengan kumpulan orang rakyat Turki yang dan masa tu dah terlampau kritikal dah. Masa tu Sultan pun tak boleh buat apa dah. Tapi dia sangat hangat hati bila dalam perkumpulan tu, pertemuan tu, ada seorang Yahudi bersama mereka bernama Immanuel Karasu. Jadi boleh buat pembacaan lanjut tentang Immanuel Karasu. Selepas tu ataupun poin yang seterusnya dalam faktor kelima ni, berlaku Perang Dunia Pertama. Turki dia bergabung dengan Jerman. Masa Jerman masa tu kuasa tentera bersekutu ialah daripada Inggeris, Perancis dan beberapa negara lain.
Okey, masa tu kalah. Mereka kalah. Jadi orang mungkin tanya kenapa Turki bergabung dengan Jerman, kenapa tak bergabung dengan Perancis ataupun dengan Inggeris sebagainya. Ada beberapa sebab lah, antaranya sebab apa Turki join Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Pertama, sebelum ni Jerman dah menang banyak kali dah dalam beberapa peperangan di peringkat di awal. Kemudian Rusia bersama dengan tentera bersekutu, Rusia pun sedang mengintai tanah-tanah jajahan di Uthmaniyah. Kemudian pemerintah Uthmaniyah juga berhutang yang sangat banyak kepada Britain dan juga Perancis. Dan kedua negara Britain dan Perancis ini mereka menguasai banyak sumber-sumber bahan ataupun bahan-bahan mentah di wilayah Uthmaniyah. Dan juga untuk menghalang perpecahan yang akan berlaku kepada Uthmaniyah sendiri. Itu dari perkiraan lah. Perkiraan pemerintah masa tu ialah kita kena bersama dengan Jerman melawan tentera bersekutu. Mereka kalah, dan bila kalah berlakulah pembahagian wilayah Uthmaniyah. Okey, sekarang ni dah jadi faraid. Perancis ambil mana, Britain ambil mana, kemudian Rusia ambil mana dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan kita, satu perjanjian yang rahsia antara Perancis dengan Britain dikenali sebagai perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian Sykes-Picot ni bertarikh 1916. Dia merupakan satu persetujuan rahsia antara Britain dan juga Perancis untuk semasa dibuat masa Perang Dunia Pertama untuk membahagi-bahagikan wilayah Uthmaniyah ni mengikut bidang kuasa dan pengaruh masing-masing. Kalau Turki kalah, dan bila kalah perjanjian ni maka gunakan untuk membahagi-bahagikan. Dia orang faraidkan wilayah Uthmaniyah ni setelah Turki kalah dalam Perang Dunia Pertama. Perancis dengan Britain dah buat perjanjian Sykes-Picot 1916. Masa tu tak boleh buat apa dah kalah, terpaksa ikut syarat pihak yang menang. Jadi perjanjian ni pula dia akan bahagikan kuasa Turki yang ada Syria, Iraq, Lebanon, Palestin kepada kawasan-kawasan ni diberi kepada Perancis dengan Inggeris. Itu Sykes-Picot. Selepas Sykes-Picot ialah perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour setahun lepas 1917. Kalau yang biasa kaji sejarah, Balfour ni ialah satu seorang pegawai Britain yang dia draftkan perjanjian ni sebagai satu endorsement rasmi daripada kerajaan British untuk membina sebuah negara untuk orang Yahudi tanpa menafikan hak orang-orang yang bukan Yahudi di Palestin. Itu dia punya poin besar ialah dia bagi endorsement kepada penubuhan dan penegakan sebuah negara yang merdeka, penuhnya merdeka ni yang independen, yang tersendiri kepada orang Yahudi untuk nak tarik semua orang Yahudi dari seluruh dunia datang itu. Britain endorsekan ni melalui peristiwa Balfour Declaration. Dan surat ni dia orang buat surat ni, declaration ni dia orang serahkan oleh yang Balfour dia setiausaha luar British. Arthur James Balfour dia bagi kepada seorang pemimpin Yahudi British, dan nama ni tuan-tuan perempuan boleh ingat, nama ni adalah Lord Rothschild. Lord Rothschild ni dia adalah, dia kata nama ni sangat terkenal dan tuan-tuan perempuan boleh buat carian tentang nama Rothschild ni.
dia Lord Rothschild ni bagi kepada Persekutuan Zionis. Persekutuan Zionis ni sebuah agensi ataupun organisasi Zionis persendirian, private punya. Dan declaration daripada pengisyarat ni adalah satu isyarat simpati kerajaan Britain kepada aspirasi ataupun cita-cita orang Yahudi untuk membina sebuah negara sendiri. Dan perjanjian deklarasi Balfour ni dimasukkan kemudian ni sebagai sebahagian daripada isi perjanjian damai Severus dengan antara Turki dan British Mandate. Yang maksud Turki dah kalah dah, jadi isi perjanjian ni dah dimasukkan dalam isi pengisyarahan ni dimasukkan dalam perjanjian damai Severus antara kerajaan Spania dan juga Turki dan juga Empire British. Bila dah kalah ni, ni peranan Kemal Atatürk, dia masuk berperanan masuk Istanbul, dan sepatutnya beliau diminta untuk menghalang, masa Turki dah kalah dah. Jadi mereka kena pertahankan wilayah sendiri. Mustafa Kemal ni patutnya kena halang kemarahan tentera baru ni, tapi dia seolah buat satu kerajaan tersendiri lah. Satu ni dia cuba mempengaruhi masyarakat awam untuk memberontak terhadap Khalifah di Istanbul. Dia buat U-turn. Kita bagi kepercayaan dia seolah macam memudahkan agenda pihak musuh. Yang ni dia punya perincian ni saya tak dapat nak cerita lanjut, mungkin kerana kekurangan masa. Tapi Mustafa Kemal ni pada tahun 1920 dia cuba mempengaruhi yang macam parlimen lah, Majlis Nasional, untuk membuat sebuah negara baru, itu negara nasional Turki. Masa tu dia dah mula bawa idea mempengaruhi masyarakat untuk nak tentang Khalifah Sultan. Soalnya kerana kerajaan yang sedia ni tak boleh nak pertahankan kedaulatan dia, tak boleh pertahankan kemerdekaan kebebasan ni, kerana ada khalifah di situ yang jaga semua. Kemudian ada sultan yang berkuasa penuh. Dia nak hadkan kuasa sultan, dan kemungkinan juga nak menghapuskan sama sekali kuasa sultan, iaitu Sultan Abdul Hamid Al-Thani ataupun Sultan Hamid II. Kemudian kekalahan selepas tu berlaku perjanjian damai pada bila apa yang berlaku ialah berlaku kekalahan tentera bersekutu. Bila tentera bersekutu kalah, nama Mustafa Kemal naik dijulang sebagai perwira Turki, Atatürk, bapa kepada orang Turki. Pada 1 November 1922, Majlis Nasional, macam kata parlimen itu, telah mengeluarkan satu undang. Masa tu Khalifah tak ada kuasa dah untuk nak mempengaruhi, sebab dia orang tak bagi dia berpisahkan jabatan Khalifah dengan Majlis Nasional. Majlis Nasional buat keputusan pada bulan Mac 1924, dia membuat keputusan untuk menghapuskan jawatan Khalifah dan mengisytiharkan Turki sebagai sebuah republik. Seolah ada pemisahan kuasa, Khalifah satu badan yang asing. Majlis Nasional adalah badan yang dianggoti oleh wakil-wakil, termasuk Yahudi Dunama, wakil bukan Muslim, dan wakil-wakil orang Turki sendiri, macam parlimen lah. Dia orang buat ni keputusan macam menuliskan undang, hapuskan jawatan Khalifah dan isytiharkan Turki sebuah republik. Bila raja tak ada, dia akan buat republik Turki moden yang sekular. Itu tamatlah riwayat khilafah Utsmaniyah Turki di tangan orang-orang Turki sendiri yang dipengaruhi oleh Yahudi, Freemason dan juga para pengkhianat. Apa yang berlaku selepas khilafah ni dihapuskan? Immediately selepas tu apa jadi? Mungkin abang nak tahu lah apa jadi selepas dah jatuh lah. Apa yang akibat Mustafa Kemal punya
idea ataupun tindakan dia. Selepas tu Sultan yang terakhir ni, jawatan masa tu Sultan Hamid dah tak ada dah, diganti dengan Sultan Abdul Majid II, Sultan yang terakhir ni. Sebab baik sahaja jawatan tu dihapuskan dan Turki diisytiharkan sebagai sebuah republik, Sultan dihalau keluar negara. Sultan ataupun Khalifah terakhir dihalau keluar negara bersama dengan family dia. Dia nak minta perbelanjaan yang lebih sikit daripada Mustafa Kamal. Mustafa Kamal macam hina dia tu kan. Kamu ni tak patut datang jumpa aku. Macam memang totally habis saja jawatan tu dia ni seolah kata dinyahkan daripada bumi Osmania. Sultan dihalau keluar daripada negara, Khalifah dihalau keluar. Penghapusan segala unsur yang bersifat keislaman di Turki mereka hapuskan. Masyarakat lah dia dalam masyarakat. Azan diganti dengan bahasa Turki, bahasa Arab digantikan dengan bahasa Turki, tulisan Arab, pakaian tradisional macam Arab jubahnya dihapuskan, mahkamah syariah dilupuskan, dan wanita Turki mereka larang untuk memakai pakaian buta aurat. Masa tu Turki dia permulaan sekularisme, pembaratan dan kehancuran masyarakat Turki bermula selepas Khalifah disingkirkan, dihalau keluar, jawatan tersebut dihapuskan dan negara Turki daripada sebuah khilafah terus menjadi sebuah republik. Jadi berakhirlah maka nyawa khilafah Uthmaniyah Turki ni selama 600 tahun telah berakhir dengan tangan dan juga mulut orang Turki sendiri, yang di belakang mereka tu ada Freemason Yahudi, ada Zionis. Okay, itu secara ringkas, secara umum tentang faktor-faktor kejatuhan Uthmaniyah. Minta maaf sekejap. Jadi setelah kita mengikuti secara umum, secara sepintas lalu tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada kejatuhan kepada kewibawaan kedaulatan Uthmaniyah, dan setelah kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh pihak Yahudi, Yunani, pihak Freemason, gerakan Zionis, dan juga Young Turks dan juga Jamiah Ittihad, sampai hati mereka menjatuhkan payung yang menaungi mereka selama 600 tahun lebih, dan mereka memutuskan mata rantai pemerintahan Islam tu sejak bermula di zaman Khilafah Ar-Rashidin, 600 tahun, dan dikatakan terputusnya mata rantai ni yang terbina sejak 1500 tahun. Itu dia punya berakhir dengan sangat tragis, dan dan bila berlaku peristiwa tersebut, ada percubaan untuk menghidupkan kembali khilafah, dan kita akan sentuh sekejap lagi. Jadi bahagian akhir ni adalah tentang ibrah dan juga pengajaran. Jadi apakah yang kita dapat pelajari daripada pembentangan saya sebentar tadi? Apakah yang kita dapat pelajari daripada sejarah gilang gemilang Uthmaniyah ini?
dan ibrah yang kita dapat petik daripada episod jatuhan dia. Episod dia apa dia, ibrah dia. Pertama, saya berpandangan lah. Pertama ialah kita kena memahami tentang satu realiti pertembungan antara tamadun dunia. Realiti pertembungan tamadun dunia ni antara Islam dengan Barat. Sejarah pertembungan tamadun kan, falsafah dan juga sistem hidup ni memang kita boleh perhatikan dengan jelas lah, dalam sepanjang sejarah Osmaniyah ni, daripada permulaan pembentukan dia, perluasan kuasa, kemudian terhentinya stagnan ataupun tersangkutnya dia punya peranan ke depan, kemudian terpaksa berhadapan dengan peperangan dan dikalahkan oleh pihak musuh, mendapat pengkhianatan dari dalam, dan juga pemerintah dalam sepanjang ni bukan seorang dua pemerintah, tapi cukup mungkin dekat 20 sultan daripada selama 600 tahun ni, tak semua yang memiliki ciri-ciri kepimpinan ataupun keislaman yang dibanggakan. Mereka duduk dengan sedang lenang, berpoya-poya, hanya beberapa khalifah ataupun sultan saja yang terkecuali yang merupakan satu contoh yang baik. Jadi kita tak boleh terlampau nostalgia kerana Khilafah Osmaniyah ni yang hebat lah sampai boleh buat jalan kereta api daripada Istanbul sampai ke Madinah dan juga ke Mekah. Memang buat jalan kereta api. Masa tu orang tak terbayang sebab makan masa yang cukup lama kalau nak pergi ke Mekah. Yang pertama ialah kita kena faham realiti pertembungan tu. Faktor jatuh bangun Islam ni dapat dipahami daripada episod pertembungan antara kerajaan Turki berhadapan dengan seluruh dunia. Kita boleh bayangkan dia punya pergerakan naik dan turun tu, dan di akhir-akhir ni zaman Sultan Abdul Hamid lah yang paling banyak sekali dia punya ancaman. Itu pertama, realiti pertembungan. Kita kena bersifat realistik. Dan kita kena jujur, kita kena keluarkan diri kita daripada khayalan idealisme, dan kita kena terima kenyataan bahawa Khilafah Osmaniyah tidak terlepas daripada unsur-unsur kelemahan yang membawa kepada tragedi yang malang di penghujung jalan. Itu satu poin. Yang kedua, isu Palestin. Dengan izin saya pengurusi sedikit masa lagi. Isu Palestin ini bukan satu agenda Yahudi sejak dari zaman Nabi lagi dah. Sejak dari zaman kalau kita nak fokus kepada zaman nubuah, zaman Nabi, dan bila berlaku perpindahan kiblat daripada Masjid Al-Aqsa kepada Mekah, ada yang ditafsirkan sebagai berubahnya dan berhentinya era kepimpinan Yahudi dan diambil alih oleh kepimpinan umat Islam. Jadi orang Yahudi memang sangat benci. Di Mekah mereka tak nampak lagi kerana perubahan kiblat itu berlaku di Madinah, dan ramai orang Yahudi di Madinah. Itu ialah peralihan kepimpinan dunia daripada bangsa Yahudi kepada umat Islam. Dan juga isu Palestin ni kita lihat sepanjang 8 siri peperangan salib, itulah yang isu yang sangat kritikal yang menjadi tujuan utama umat Islam, tentera Islam dan juga tentera salib, menguasai bumi Palestin. 8 siri peperangan salib. Dan daripada perang salib sampai kepada permintaan Theodor Herzl untuk mendapatkan tanah bagi orang Yahudi, mereka nak menguasai percaturan geopolitik antarabangsa. Sebab apa Yahudi Zionis sanggup bayar, sanggup nak lunaskan hutang kerajaan Osmaniyah. Dan macam saya sebut tadi, isu Palestin ialah merupakan punca Sultan Ahmad disingkirkan. Itu yang kedua.
Yang ketiga, isu normalisasi. Dan ada 2 poin normalisasi di sini. Pertama, kita nak kena tolak normalisasi dengan Israel. Sebab apa saya sebut tu? Sebab isu normalisasi lah yang menjadikan negara-negara Arab ni sangat memalukan. Kan? Sultan Abdul Hamid bertegas untuk mempertahankan Palestin dengan nyawa dia sendiri, kan, untuk tidak menyerahkan Palestin kepada orang Yahudi, orang Israel, orang Yahudi, kepada orang Zionis. Dan orang-orang Arab juga, negara-negara Arab, sebagai negara-negara Arab, pemimpin Arab, mereka telah bekerjasama dengan British untuk menjatuhkan Osmania, dan menjatuhkan Sultan Abdul Hamid. Kita bayangkan Turki bermati-matian mempertahankan Palestin. Orang-orang Arab, pemimpin Arab sebagai negara zaman tersebut berupaya bekerja dengan pihak British untuk menjatuhkan Osmania. Sekarang ni mereka juga yang berlumba-lumba untuk mengiktiraf Israel. Kan? Mereka juga yang kita harapkan, mereka juga yang berlumba-lumba mengiktiraf Israel. Kan? Normalisasi dengan Israel. Nampak satu kepelikan. Kan? Dan mereka sampai sekarang tidak boleh mengalahkan Israel. Kalah dalam perang Ramadan. Masa Israel mula-mula terbentuk perang 6 hari. 4-5 negara Arab kalah dengan Israel. Kan? Mereka punya sejarah dengan Israel sejarah yang agak pelik, kerana satu pihak mereka berlawan, tapi lama-kelamaan pihak Zionis ataupun Israel dah berjaya membuatkan negara-negara mengiktiraf dan menormalisasikan hubungan dengan Israel. Kita lihat di Emirat, barang-barang Yahudi, barang Israel tak boleh dijual dengan bebas. Dan banyak lagi kesan-kesan. Dan juga bila mana negara-negara Arab yang, negara mana pun, bukan negara Arab saja, negara Islam yang mengiktiraf Israel, memberi normalisasi, mereka ni akan dikeluarkan daripada senarai negara teroris. Dan waktu yang sama, negara itu akan berhadapan dengan masalah-masalah LGBT dan sebagainya. Masalah-masalah yang dikaitkan dengan ideologi moden, ideologi yang bebas, merdeka dan sebagainya. Dan yang kedua ni, normalisasi ialah menolak, pertama menolak Israel, menolak hubungan dengan Israel. Yang kedua adalah menolak normalisasi kita dengan ideologi kufur, fahaman liberal, hak asasi, kemudian pluralisme agama, sekularisme, itu pun sebahagian daripada normalisasi yang kita pernah berhati-hati. Dan yang keempat, tentang ibrah ni adalah bila jatuhnya khilafah ni, berlaku muktamar, suara-suara untuk mewujudkan muktamar melantik khalifah yang baru, kan, untuk membalut kerana dah khalifah tak ada, mereka terpaksa nak buat untuk nak gantikan khalifah, seorang pun tak ada calon yang sesuai. Nama-nama, berapa nama diberi, seorang pun tak buat. Indonesia pun hantar perwakilan dia. Malaysia saya tak pastilah, dan negara Arab ni. Jadi kerana terlalu parah dah, mereka tak dapat nak lantik khalifah. Sedangkan Turki dulu sebagai tonggak penyatuan, tonggak kekuatan, dah tak ada dah, habis nak ganti khalifah pun tak ada. Jadi ada yang mereka kata kita buat muktamar, buat konferensi antarabangsa untuk khalifah terbaru, tapi dibalas oleh Amir Syakib Arsalan, seorang pemimpin, pemimpin Iraq, dia kata seruan-seruan ni untuk nak melantik khalifah yang baru ni satu segi bagus, tapi sepatutnya kan, kita tak boleh nak kumpulkan angka-angka yang kosong. Buat muktamar, buat konferensi, buat segala macam, kita hanya mengumpulkan angka-angka yang kosong. Tapi dia kata kena bina dari bawah, bina dari asas, bina dari bawah, dan juga kita kena ada strategi. Strategi lah macam yang selepas ni, kena ada strategi yang praktikal. Kita perlu masa depan
Dan kita kena bina dari asas, membina kekuatan jati diri, peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan sebagainya. Mengisi semua peringkat ni dengan misi dan risalah yang sama, rancangan yang sama untuk membangun sebuah umat yang beragenda. Strategi selepas itu ialah kita kena melawan musuh dengan level yang sama, dengan kekuatan yang sama. Kalau mereka guna penulisan, kita guna penulisan. Kalau mereka guna institusi, kita guna institusi. Mereka guna agensi, kita guna agensi. Guna NGO, NGO dan sebagainya. Dia tak dinafikanlah kekuatan zikir, doa dan sebagainya, ataupun impian kita, harapan kita nak gerakkan khilafah balik semua tu. Kan, tapi kita kena faham juga, kita tidak boleh menafikan, menolak kelebihan ataupun kemajuan bidang teknologi, bidang ilmu pengetahuan, kita kena manfaatkan juga. Tapi tanpa kita menolak, tanpa kita mengabaikan falsafah hidup kita yang bertunjangkan bersumberkan wahyu. Sekiranya ni antara yang poin yang last tadi, sekiranya khilafah Uthmaniyah ni perlu kepada proses yang sangat panjang, makan masa beratus tahun untuk sampai kepada peringkat kegemilangan dia. Kita hari ni tak ada alasan lagi untuk berpangku tangan. Tak ada alasan sebab mereka makan masa dekat 600 tahun lebih untuk sampai ke tahap yang menguasai 3/4 dunia yang cukup luas dia punya wilayah naungan tu. Kita tak ada alasan untuk nak kita diam saja. Itu bermimpi kan, kata tak apa dah, selepas ni khalifah akan muncul dari Nusantara lah, dari khalifah daripada bangsa Melayu lah dan sebagainya. Dia bukan teori sebab akibat, bukan macam tu. Kejatuhan dan kerutuhan pemerintah Islam di Baghdad, di Andalusia, pemerintahan moral Muslim di India dan juga di Uthmaniyah ni, dia tak berlaku dengan sembrono lah, tak berlaku dengan dia sepatutnya menjadi satu pembakar semangat. Episod-episod ni, sejarah-sejarah ni sepatutnya jadi pembakar semangat untuk kita dan juga motivasi untuk kita bangkit membina peradaban baru. Nampak pelik lah nak bina peradaban, sebab itulah yang paling praktikal. Membina peradaban baru, kita bina balik asas-asas dia, membina balik kerangka kehidupan, kerangka untuk membina peradaban bersama berasaskan pimpinan wahyu. Dia kan kalau kata di zaman satu kisah yang dipetik oleh, yang diceritakan tentang Jalaluddin Ar-Rumi, yang seorang tokoh sufi, dikatakan hidup di zaman kota Baghdad. Rumi, kalau saya, dia satu malam tu dia pegang sebuah pelita lah, pelita yang kita duk bawa, kita sumber duk bawa tengok jalan. Dia duk bawa dan duk cari sesuatu lah di lorong-lorong di kota Baghdad. Dia seorang tanya, ada Tuan Syekh cari apa di tempat ni? Dia kata, saya tengah mencari insan. Jadi orang tu jawab, mana ada insan, mana ada manusia di insan di tempat ni. Kan orang dia penulis mengulas, kata dia comparekan Baghdad, sebuah kota yang sebuah bandar yang sangat mewah, cosmopolitan, modern, pencapaian fizikal yang ni semua, tapi Syekh ni dia sedang mencari elemen yang telah hilang. Benda yang tengah dicari tak ada. Dia cari insan di tengah-tengah kehebatan tamadun Abbasiyah. Jadi hidup dan masa depan umat dan bangsa ni kita kena agendakan. Kita kena rancang dengan teliti. Kerana hukum sebab akibat ni dia tak berlaku secara magik. Yang tak berlaku sampai Nabi pun dalam perang Uhud terperosok dalam barik. Abu Dujanah syahid dengan lebih kurang 70 kesan luka di badan dia. Bukan itu benda yang magik. Dan kita semua pernah baca tentang
arahan daripada bimbingan daripada Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan ubah nasib ataupun realiti sesuatu kaum tu sehinggalah mereka sendiri yang mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan dalam pembintangan yang serba kekurangan ini. Saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan, puan-puan semua, para penonton, di atas segala kelemahan, kekurangan dan ketidaksampaian maksud yang ingin saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih. Baik, masih diucapkan kepada Cik Muhammad Lutfi bin Abdul Khalid di atas perkongsian ceramah tentang ibrah dan pengajaran Kerajaan Turki Uthmaniyah. Mudah-mudahan dengan sepanjang lebih kurang sejam lebih ini kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran yang telah disampaikan kepada kita semua yang berada pada malam ini. Ada 2-3 benda yang saya nak highlightkan ataupun kita boleh buat kesimpulan apa yang kita boleh ambil daripada sejarah ataupun perkongsian pada malam ini adalah bagaimana setiap daripada kerajaan Islam itu macam saya kata awal-awal tadi, mesti ada penentangan dan mesti ada musuh-musuh yang ingin menjatuhkan. Mesti ada perbincangan ataupun mesti ada cara yang mereka plan untuk menjatuhkan Islam. Dan benda ini berlaku bukan kerajaan Turki Uthmaniyah saja, tapi dia berlaku semenjak daripada zaman Nabi SAW lagi. Bagaimana mereka menentang dakwah Nabi SAW, bagaimana mereka menentang dakwah para sahabat, para alim ulama dan sebagainya, dan sehingga ke hari ini mereka masih lagi menyerang kita daripada pelbagai sudut. Kalau kita tengok di Malaysia sendiri, kita tak diserang dengan senjata, kita tak diserang dengan meriam, kita tak diserang dengan kereta kebal, tapi kita telah diserang dari sudut pemikiran kita. Dan buat masa ini, selain daripada ujian yang Allah telah tengah bagi kepada kita, ujian COVID dan sebagainya ini, satu perkara yang kita kena ingat adalah ujian adalah bagaimana Allah memberikan idea, memberikan apa-apa yang kepada musuh untuk menentang kita. Jadi kita kena ingat kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang insya-Allah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita akan usaha-usaha untuk mengembangkan dakwah ini, walaupun kita nampak macam kecil, tapi ianya adalah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ada lebih kurang 3 soalan Cik Lutfi Jadi saya bacalah insya-Allah. Yang pertama dia kata daripada Puan Balqish Hamid. Soalan dia kata, anak saya berusia 10 tahun minat dengan sejarah Islam. Ada tak cadangan buku yang sesuai untuk umur 10 tahun? Nak baca terus soalan ke? Kita baca 3 soalan, saya Ustaz Cik Lutfi jawab lah. Ya, kumpul. Okey, baik. Kemudian soalan kedua daripada Puan Iza Suhaimi. Ramai orang tak percaya dengan perancangan dan teori konspirasi antara punca jatuhnya Turki Uthmaniyah. Apa pandangan Tuan Lutfi tentang hal ini bagi keadaan dunia Islam sekarang? Okey, boleh? Kemudian soalan yang terakhir daripada Syahid Razali. Assalamualaikum. Salam Tuan MC. Boleh pembentang beri pencerahan bagaimana proses mensekularkan masyarakat Turki yang telah sebati dengan kehidupan Islam di bawah pentadbiran khilafah, sedangkan ketika itu tiada medium seperti gadget dan seumpamanya. Jadi 3 soalan lah yang sempat ditulis dalam ruang komen.
Jadi saya persilakan kepada Cik Lutfi lah untuk memberikan jawapan, insya-Allah. Persilakan. Yang pertama, soalan ketiga tu tentang proses sekularisasi ya. Ya. Masyarakat Turki. Okey, untuk soalan pertama, untuk anak yang 10 tahun berminat tentang sejarah Islam, pertama mungkin nak kena check dululah sejarah Islam tu, maksudnya sejarah Islam tu macam mana kan. Dan minat sejarah Islam ni, sejarah Islam sangat luas kan, sejarah Nabi ke, sejarah para sahabat ke, apa ni, kisah-kisah Nabi ke, ni mungkin kalau dapat tahu lebih lanjut tu. Dan minat sejarah Islam ni tentang buku yang sesuai, rasanya di banyak kedai-kedai buku pun ada jual apa ni, banyak tajuk lah kan. Mungkin ibu bapa sendiri pun boleh kita sekarang ni memang terlalu banyak sangat tajuk, sampai nak pilih buku mana pun kita dah keliru lah. Sudah tentulah yang kata kalau umur 10 tahun tu kita biasakan dengan apa ni, kisah para Nabi, kisah para Nabi. Dan ada juga buku-buku yang ditulis yang ambilkan kisah-kisah Nabi dan sebagainya tu, kisah-kisah dalam Al-Quran tu, mereka buat buku yang sesuai. Dan kita pun tanyalah sejarah tu paling sesuai lah sejarah Nabi lah, kemudian sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in kan, ikut urutan tu ikut urutan kerana Nabi tersebut sebagai zaman dia, zaman selepas dia, zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman tabi'in dan zaman pengikut tabi'in. Mungkin kalau kita dapat ikut urutan tu kan, mungkin sesuai. Kalau cuma 10 tahun tu, mungkin kita kena tengok apa ni gaya bahasa yang digunakan ataupun tajuk-tajuknya. Kalau saya secara peribadi, saya galakkan kita baca buku sirah yang bahasa dipermudahkan kan, buku sirah untuk kanak-kanak. Jadi tajuk yang sesuai memang terlalu banyak kan, tapi kita kena pandai lah pilih yang sesuai. Dan lepas tu kalau dah 10 tahun ni, pertama tentang sirah Nabi. Sirah Nabi yang kena pilih yang buku yang pandai dia olah segi bahasa dia, segi gaya penceritaan dia, ada gambar kan, dan ada tak terlampau padat, dia gambar dengan teks yang agak simple. Sejarah Nabi, sejarah Al-Sirah kan, kisah-kisah Nabi, kisah para sahabat, kisah tabi'in dan pengikut tabi'ut tabi'in. Cuma kita mungkin tak ada buku-buku yang sesuai menceritakan tentang tabi'in dan juga ni dalam bahasa yang mudah dipahami oleh kanak-kanak peringkat 10 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun dan sebagainya. Allah Alam. Teori konspirasi, macam orang tak percaya tentang teori konspirasi. Perancangan teori konspirasi antara punca jatuh. Ini bukan teori. Jatuhnya kerajaan Turki Osmania ni bukan teori. Bukan kata kononnya apa ni Khilafah Osmania ni jatuh ni kerana Ankara Permesa ni, dia bukan teori. Ankara Zionis, dia bukan teori. Tentang perancangan Barat, bukan teori. Semua ni telah didokumentkan. Sudah ada banyak berpuluh-puluh beratus buku tentang dalam bahasa yang bukan bahasa Arab ni, bahasa Arab, ada bahasa Perancis, bahasa Jerman, cukup banyak bahan ni. Jadi saya tak boleh nak cerita sebab saya cuma boleh mendapat maklumat ni daripada beberapa
buku terjemahan yang sangat mendalam, mendetail. Bukan teori konspirasi. Memang wujud perancangan Zionis, dan Theodore Herz sendiri memang berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid. Nak konspirasi macam mana lagi. Dia ni pemimpin gerakan Zionis sekular. Zionis ada dua, Zionis sekular, Zionis agama. Zionis agama ni tak sampai 10% pun. Zionis sekular ni lah yang bermati-matian untuk nak bina sebuah negara Yahudi. Dia berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid, bagi tawaran yang saya cerita tadi. Kat mana dia punya konspirasi dia. Freemason memang wujud. Kalau buat cari di Google memang wujud. Freemason yang sebenarnya memang wujud. Peranan mereka, kegiatan mereka. Kerana kita sudah terbiasa dengan istilah yang kata istilah normalisasi. Freemason, Zionis ni bukan dia cuma peringkat negara Arab saja. Kan? Dia gerakan yang sangat global. Gerakan yang global. Tak ada konspirasi ni, mereka cuma nak alih perhatian kita daripada memahami punca-punca persoalan yang sebenar. Memang apa nak konspirasi lagi? Negara Arab memang terlibat, sebahagian negara Arab memang terlibat dalam usaha menjatuhkan Khilafah Uthmaniyah dengan bantuan pegawai perisik Britain bernama Sir Lawrence, yang istilahnya Lawrence of Arabia. Memang individu yang wujud. Bagaimana bila berlakunya perpecahan Uthmaniyah ni, dan negara-negara Arab, negara-negara lain semua bangkit dengan semangat nasionalisme mereka. Bukan konspirasi. Teori ni dia bukan teori, sebab dia semua fakta yang telah dikaji, telah didokumentkan, telah dibukukan, bukan kita dakwa. Ini benda yang juga perakui oleh penulis-penulis dan pengkaji sejarah. Kita tak kata semua ni daripada protokol Zionis yang ada. Dia bukan yang tu semata-mata. Banyak kajian, 20% kajian tentang khususnya tentang kejatuhan khilafah. Dan dia bukan teori konspirasi ini seolah macam bersifat moden, tapi yang saya ceritakan adalah satu sorotan sejarah dari pelbagai sudut tentang punca-punca kejatuhan. Dan proses sekularisasi, soalan ketiga, proses sekularisasi masyarakat Turki yang sebati dengan kehidupan Islamik lah. Bangsa Turki. Dia memang masa tu tak ada gadget, memang tak ada gadget. Tapi mereka disebut dalam sini satu istilah tanzimat. Tanzimat ni dia satu kataan, dia satu tempoh di zaman Uthmaniyah ni, yang berlaku antara tahun 1839 hingga 1876. Lebih kurang 30 tahun lebih proses tanzimat. Zaman tanzimat ni di kurun ke-19 Masihi. Dan tanzimat ni dia tujuan daripada kerajaan Uthmaniyah, pemimpin di zaman tu, dia nak mengatasi kelemahan sistem pemerintahan kerajaan tu dengan dia bagi fokus kepada kepentingan masyarakat dan rakyat ni lebih kepada rakyat beragama Kristian, yang supaya rakyat beragama Kristian ni tak dapat dipengaruhi oleh bangsa-bangsa ataupun oleh pihak luar. Tapi kesan dia nak bagaimana nak raihkan, nak jaga negara supaya orang Kristian yang bukan Islam dalam Uthmaniyah tidak dipengaruhi oleh anasir luar. Tapi kesan dia kepada masyarakat Islam tu negatif. Dan yang kata sekularisasi ni bukan bermula di zaman Ataturk sangat. Proses ataupun punca dia lagi awal lagi. Pertama dia sebelum ni khalifah ni dia macam memerintah secara seorang diri. Dan dia boleh kontrol semua. Intelijen dia yang kontrol. Ketenteraan dia yang kontrol. Ekonomi, keuangan dia yang kontrol.
Macam kalau saya pernah tengok filem drama bersiri Sultan Abdul Hamid, tu pemerintah ataupun khalifah ataupun sultan ni sangat berkuasa penuh. Bukan dia menzalimi, tapi dia berkuasa penuh. Di Tanzimat ni, zaman reformasi lah, zaman pembaharuan Khilafah Uthmaniyah ni pada abad ke-9 Masihi, dia ada Tanzimat ni macam penyusunan semula, reconstruction, perstrukturan semula, dan reformasi dalam beberapa bidang. Yang diperbuat Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pelajaran, Kementerian Polis. Kemudian Majlis Tanzimat Diraja ni dia punya nak rangka pembaharuan, contoh nak elak rasuah di kalangan pentadbir kerajaan. Kemudian dia kepilih ahli-ahli yang ada pendidikan barat. Ini abad ke-19 Masihi ni. Ada perbincangan untuk nak wujudkan amalan demokrasi. Kemudian mereka rangka Tanzimat ni bermodelkan format negara Perancis. Kesan dia, kalau sebelum ni khalifah seorang saja, sekarang ni daripada buat soalan konstrukturan, ada jabatan, ada kementerian, ada pakar-pakar semua tu, soalan nampak kemah. Kan? Nampak kemah, di situlah guna model, nampak cekap lah, nampak kemah, nampak teratur, tersusun, kerana dah ada seolah macam ada pengasingan kuasa sultan tak ambil peduli sangat sebab dah ada pihak yang diberi tanggungjawab. Dalam bidang pendidikan, mereka rangka sukatan pelajaran ataupun silibus yang terpisah daripada pengajaran sudut agama. Itu zaman Tanzimat. Pemisahan bidang pendidikan daripada elemen-elemen keagamaan. Dari sekolah rendah sampai peringkat yang paling tinggi sampai peringkat universiti. Zaman itu mana ada. Kemudian mereka ada kurikulum sukatan pelajaran silibus yang yang akademik ni di bawah satu jabatan Akademi Pendidikan, pelajaran pendidikan. Subjek-subjek yang kata bersifat kurnia macam sekular tu diberi penekanan lebih. Subjek-subjek yang bersifat agama, bersifat diniah apa semua tu mereka kurangkan. Sebab dalam sistem madrasah ni cukup banyak, di luar sistem madrasah, sistem ni cukup ni. Dan dulu orang suka pergi ke sekolah tahfiz, sekolah madrasah juga sebagainya. Tapi sekarang ni masa tu ada pilihan untuk pergi ke sekolah ketenteraan dan sekolah bersifat sekolah awam. Macam di banyak negara lah, ada sistem pendidikan keagamaan seperti itu. Kesan tu dia punya sistem pendidikan tu makin lama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun tu, dia punya sistem pendidikan tu telah bersifat seolah macam sekular. Bidang agama khusus satu aspek yang teknikal, yang bentuk ketenteraan, bentuk sains, tulen dan sebagainya dah bidang lain. Dah mula berlaku pemisahan tu. Mereka pelajar dapat knowledge tentang keduniaan, dapat pendedahan kepada cara berfikir barat ni, tapi sudut agama, sudut kepribadian, sudut akhlak, tingkah laku tu dah longgar. Dan sistem pendidikan tu didominasi oleh sistem pendidikan bersifat barat. Ambil dalam konsep Perancis lah. Perancis ni memang terkenal dengan idea-idea kebebasan, kemerdekaan, kesamarataan. Itu idea-idea setelah Perancis menjatuhkan sistem monarki, sistem raja, mereka amalkan idea-idea liberal. Dalam perundangan pun sama. Mereka wujudkan jawatan Syekhul Islam dan untuk pegang bahagian syariat saja. Undang-undang jenayah ni mereka ambil daripada ubah suai mengikut sistem undang-undang Perancis. Ada sistem mahkamah yang baru, mahkamah campuran. Jadi kebanyakan penstrukturan ni, proses penstrukturan ni, penggubalan dasar-dasar pelajaran pendidikan, sistem pendidikan dan sebagainya tidak melibatkan golongan agama. Mereka tak panggil golongan agama untuk duduk dalam jawatan kuasa ke, dalam panitia ke,
dalam apa ni unit ke ataupun unit sekretariat ke ataupun jabatan, mereka langsung tak libatkan sebab dah berlaku penstrukturan pendidikan. Memang di situ bermulanya proses sekularisasi. Proses sekularisasi dalam bidang pendidikan, pentadbiran, ketenteraan, dalam sistem perundangan, dalam sistem perekonomian, semua sudah mula dah apa tu, dia makan masa dekat 30 tahun, 40 tahun. Jadi kita nak nampak tu dia punya kesan tu bukan selepas 5 tahun. Selepas satu generasi, selepas mungkin satu generasi dia selepas tu. Dalam ekonomi, sebab tu yang bila saya sebut tadi tu, zaman Theodor Herz jumpa dengan Sultan Hamid, negara Turki Uthmaniyah ni mempunyai hutang luar yang sangat banyak. Sangat banyak hutang luar dia. Kesan daripada pembaharuan atau tanzimat dalam ekonomi itu, mereka terpaksa bergantung kepada industri-industri yang di luar Uthmaniyah. Dengan pedagang-pedagang asing, pendana asing, pemodal asing, mereka terpaksa berurusan. Negara sendiri berhutang dengan sistem perbankan. Sistem perbankan. Kemudian bila berlaku pembaharuan, pemodernan dalam pendidikan, dalam ketenteraan, dalam pentadbiran kerajaan, dalam ekonomi dan juga kewangan. Jadi di situ bila kita kumpulkan kesan selepas proses makan masa dekat 30 tahun. Kesan dia akan bersinambungan kepada masa-masa selepas itu. Bila kita ambil kira dia punya proses secara keseluruhan, itulah yang berlaku, proses sekularisasi. Dan Mustafa Kamal ni cuma nak kata bagi pukulan terakhir saja. Kelemahan tu dah berlaku dah. Keruntuhan, kerapuhan tu dah berlaku sejak lama sebelum tu lagi. Zaman yang saya sebut tu zaman pembaharuan, tidak ada pendapat baru. Kemudian Barat dengan ilmu pengetahuan semua tu. Turki dia Uthmaniyah stagnan sebab tak dapat nak bergerak ke depan dan kalah dalam perang. Sebelum perang pun dia kalah. Kemudian kalah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi ada punya gabungan semua faktor tu. Khususnya dalam zaman Tanzimat ni. Zaman Tanzimat adalah zaman di mana seolah macam pemerintahan terbuka ke bermacam-macam idea-idea baru, ada luar, idea asing. Kesimpulan dia memang berlaku proses sekularisasi. Walaupun masyarakat Turki sangat berpegang teguh pada agama. Sangat berpegang teguh pada agama kerana mereka tidak menghalang, kerajaan tidak menghalang, Tanzimat itu tidak menghapuskan sistem sekolah pondok, sistem wakaf, sistem pendidikan agama, tak hapuskan. Mereka raikan, biarkan, tapi tidak ada pendedahan daripada, tidak dilibatkan dalam penstrukturan pelbagai bidang. Jadi memang sekular, tapi masyarakat itu masih berpegang pada agama Islam. Dan sebab tu yang masa Mustafa Kamal Atatürk tu, dia punya antara tindakan ni, dia cuba hapuskan semua unsur-unsur yang sangat sinonim dengan golongan daripada latar belakang agama dan juga masyarakat yang masih berpegang pada agama. Sebab tu contoh dia, itulah yang azan, dia hilangkan sebab dia dah ada sistem lain dah yang boleh nak gantikan. Jadi kerana dia nak tengok khalifah ni sangat sebenarnya bertanggungjawab terhadap kejatuhan negara, pemerintahan dan kewibawaan negara. Jatuh khalifah ni melambangkan semua unsur keislaman, memayungi memayungi umat Islam. Khalifah tak ada, bagi dia patut tak ada jugalah unsur-unsur yang melambangkan atau menjadi simbol kepada kekuasaan khalifah tu. Situlah segala azan, mahkamah, masa Tanzimat, mahkamah syariah tak dikacau. Dia buang bahasa Arab, tukar jubah pakai topi, buang hijab, kemudian dan sebagainya lah, bahasa Arab, azan Turki dan sebagainya, masjid ditutup. Dan Masjid Hagia Sophia pun diganti menjadi museum. Itu kesan daripada proses sekularisasi yang makan masa yang cukup lama dalam yang saya sebut tadi itu, puluhan tahun di abad ke-19. Itu
gadget tak ada, tapi berlaku perubahan dari dalam pemerintahan sendiri. Kerajaan sendiri yang melakukan memulakan proses sekularisasi tanpa mereka sedar. Mereka tak katalah kita nak buat sekular, tapi mereka tak sedar tindakan yang mereka buat selepas puluhan tahun tu melahirkan kesan-kesan sekularisme dalam masyarakat yang paling teruk bila Mustafa Kamal langsung tutup keranda lah istilahnya. Kan dah kita bunuh, kita masuk dalam lubang, keranda pun kita cabut, kita kambur dengan tanah, dan pukulan maut tu bila jawatan khalifah diwujudkan, negara menjadi republik. Daripada khilafah Islamiah tu, khilafah tu ditukar menjadi republik yang sekular, yang moden. Bukan zaman dia, tapi dia dah ada proses sekularisasi dah berlaku lebih lama, lebih awal sebelum tu. Allah Alam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Lutfi di atas jawapan yang diberikan. Mudah-mudahan menjawablah soalan yang diberikan oleh para penonton sekalian. Jadi alhamdulillah kita di pengakhir program kita pada malam ini, ibrah dan pengajaran Kerajaan Turki Uthmaniyah. Jadi mudah-mudahan dengan masa yang kita mula daripada lebih kurang 8.30 tadi sampailah ke saat ini, mudah-mudahan ada sedikit isi, ada sedikit poin ataupun sedikit pengajaran yang kita boleh ambil daripada apa yang disampaikan oleh Cik Lutfi tadi. Jadi terima kasih kepada Tuan YDP Semua Sungai Petani sanggup meluangkan sedikit masa, dan terima kasih juga berbanyak-banyak terima kasih kepada penceramah kita yang sanggup memberikan kelapangan waktu. Mungkin rasa macam tak balik daripada kerja lagi, terus tak balik rumah lagi, terus buat program ni. Jadi insyaAllah di kesempatan masa, insyaAllah Isma Sungai Petani kalau ada program yang akan dibuat lagi, insyaAllah tuan-tuan, perempuan ataupun hadirin boleh ikuti di Facebook kami lah, iaitu Facebook Isma Sungai Petani. Jadi terima kasih juga kepada hadirin, hadirat, tuan-tuan, perempuan, semua yang melihat ataupun yang share, yang tekan like, yang share perkongsian pada malam ni. Mudah-mudahan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Pada malam ini kita tangguh dulu program kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.